Hai, nama saya Marbita. Yes, madam. Nak order apa untuk dinner? Jom kita masak sama-sama. Kelainan yang dibawa oleh seorang lelaki ketika memasak pelbagai menu menggunakan dapur kayu api berjaya mengimbau kenangan lalu pengguna yang menyaksikan video lelaki tersebut di laman TikTok. Walaupun rata-rata pengguna pada hari ini telah menggunakan dapur gas, namun lelaki dikenali sebagai Marbita ini masih menggunakan cara tradisional bagi menyediakan hidangan sempena berbuka puasa. Akaun TikTok lelaki tersebut kini mempunyai hampir 360,000 pengikut dan 4.7 juta tanda suka. Hai, saya Marbita. Saya berasal dari Kuala Terengganu dan saya menetap di Batu Rakit, Kuala Terengganu. Dan seorang full time saya adalah seorang full time content creator dan juga seorang bekas pekerja di stesen televisyen. Sebenarnya dia lebih kepada nostalgia sebab zaman kanak-kanak saya memang dibesarkan di tempat sekarang, tempat saya syuting. Sebelum ni saya menetap di Kuala Lumpur bekerja di bidang penyiaran. Jadi saya buat keputusan untuk pulang ke kampung di samping menjaga mak saya dan saya nak mengimbas kembali untuk berkecimpung dalam dunia kanak-kanak saya dulu sebab selalulah dulu setiap hari ada majlis-majlis keramaian, mak saya akan memasak dengan menggunakan kayu api sebab rumah saya memang dikelilingi oleh hutan. Jadi sumber kayu api tu banyak. Jadi kami tak perlu beli kayu api dan satu lagi rasa masakan dari kayu api tu best. Jadi bila saya balik nak cari rezeki, so saya buatlah video memasak menggunakan kayu api. Di samping saya mengembalikan nostalgia zaman saya kanak-kanak dulu bersama dengan mak saya juga meraih income daripada aktiviti saya ni. Jadi dan satu lagi, masakan-masakan daripada kayu api saya ni dia bagi rasa yang rare, rasa yang ada smoke tu, yang rasa yang macam special sangat. Sebenarnya saya nak tinggalkan KL tu macam nak tinggalkan kerja saya dah lama. Saya dah merancang untuk pulang ke kampung sewaktu usia yang dah lewat agak, tapi takdir tu saya hanya merancang, Tuhan yang menentukan, Tuhan gerakkan hati saya untuk pulang ke kampung lebih awal. Masa tu ketika pandemik COVID-19, tapi saya tidak kehilangan kerja waktu itu. Tapi disebabkan duit yang saya dah kumpul dah mencukupi untuk saya membuat sesuatu yang baru. Saya keluar daripada comfort zone saya pulang ke kampung, saya tinggalkan segala kerja saya kat KL dan saya mulakan hidup baru di kampung. Sebab itu adalah cita-cita saya. Sebab saya lebih suka hidup dikelilingi oleh alam semula jadi, dikelilingi oleh hutan, pantai dan sebagainya. Saya rasa itu adalah bila saya pulang ke kampung ni, saya telah menjadi diri saya yang sebenar. Itu adalah benda yang paling penting untuk saya. Pondok ni sebab sebenarnya pondok ni memang berhampiran dengan hutan. Kalau rumah mak saya dia depan sikit, dia dekat dengan jalan. Jadi saya lebih sukakan dari kecil, saya memang impikan environment yang betul-betul dengan hutan. Dan satu lagi, saya tidak mahu mengganggu privasi keluarga saya ketika saya menjalani penggambaran. Jadi masa start COVID tu, PKP masa tu, saya memang balik, saya gunakan duit saya buat pondok ni untuk memang khas untuk saya menggunakan untuk syuting video saya. Tapi pondok ni masih belum siap sepenuhnya lagi. Mungkin lepas raya ni saya akan sambunglah pembinaan pondok ni. Pondok ni sebenarnya kan, saya memang hire tukang rumah tapi dia banyak mendirikan struktur je. Tapi yang mana kecil-kecil tu semua saya buat sendiri. Sebab bila family saya besar, bila diorang balik ramai-ramai tu, takkan saya nak syuting kan. Jadi sebab ada yang tak willing to appear on camera. Jadi saya masih menghormati privasi diorang. Jadi bila diorang ada di rumah ramai, diorang nak berkumpul ramai-ramai, jadi saya
terus bekerja kat sini. Sebab inilah office saya, inilah tempat saya bekerja pada setiap hari. Terutama pada bulan puasa, saya banyak menghabiskan masa kat sini untuk membuat penggambaran. Sebenarnya mostly saya memang buat seorang-seorang. Saya lah cameraman, saya lah script writer, saya lah editor, saya lah talent, one man show. Jadi benda tu saya dah biasa sebenarnya, sebab sebelum ni saya ada pengalaman dalam bidang penyiaran. Jadi sedikit sebanyak dia dapat membantu saya untuk menghasilkan konten-konten dan video-video yang lebih baik. Okay, itu kalau nak tahu kan, nak jadi content creator ni dah bukan satu yang senang. Lagi-lagi orang yang baru macam saya, yang duduk kampung, yang baru nak mulakan segalanya, kerja sendiri. Buat konten ni kalau ada masa, saya akan berfikir dan saya akan listkan dalam buku saya, dan saya akan mengambil masa satu hari untuk shooting satu menu. Kalau menu tu video tu agak sukar, memerlukan proses pergerakan ataupun konsep seperti musical, ia agak sukar. Kadang-kadang kalau menu tu terlalu susah, dia boleh pergi kepada 2 hari, tapi mostly 1 hari lah. Dan bila selesai shooting, saya akan menghabiskan masa malam hari pula untuk buat editing. Tapi kalau korang nak tahu, editing video ni lagi pendek lagi susah. Kalau video 1 minit tu, kadang-kadang proses editing dia memakan masa 3, 4 atau 5, 6 jam. Agak lama. Saya bukan jenis manusia yang terlalu memikirkan cabaran. Sebab saya rasa bagi sesetengah cameraman ataupun shooter, diorang terlalu memikirkan tentang cuaca. Kalau hari mendung, tidak boleh shooting dengan baik. Bagi saya menghargai semua cuaca. Kalau cuaca tu gelap, saya suka dengan hari hujan, saya suka dengan hari panas. Saya menghargai segalanya. Jadi itu bukan cabaran dari segi untuk saya lah. Saya menganggap benda tu adalah keindahan. Jadi saya hanya enjoy dengan keadaan yang berlaku. Okay, sebagai bekas content writer ataupun orang yang membuat content di stesen TV, semua benda harus dirancang dengan sempurna. Jadi kalau ada program penggambaran atau ada video saya yang memerlukan video saya yang memerlukan konsep seperti musical, saya lebih memikirkan konsep dari awal, dari segi lagu, pergerakan, gaya, menu dan sebagainya. Semuanya saya rancang dengan teliti, dan selepas itu baru saya memikirkan tentang gaya, daripada nak mula daripada bawah, daripada atas dan sebagainya. Tapi bila dah lama kelamaan saya buat benda yang sama, dulu agak sukar untuk saya menentukan style nak dipamerkan dalam video. Maknanya kalau kamera tu dari bawah, kamera tu dari atas, saya harus bergerak bagaimana. Tetapi sekarang benda tu, style tu lebih terbuka dan lebih spontaneous. Tapi kalau dari segi konsep dan sebagainya, itu saya lakarkan daripada awal lagi. Sebenarnya saya ada mak kan dalam video saya. Video kalau kita buat seorang-seorang bosan juga kan sometimes kan. Tapi disebabkan mak ada kat kampung, kat rumah, hari-hari dengan mak, so why not mak juga masuk dalam video saya. Tapi mak tak kerja lama pun, kerja sekejap je. Dia kerja macam 10 minit macam tu je. Video saya 10 minit je dia datang lala sikit dan makan habis. Sikit je, sangat limited. Sebab mak dah berusia, jadi saya harus memikirkan tentang kesihatan mak supaya mak tak terlalu bekerja untuk saya. Tapi semua tu saya lakukan sebab kenangan. Andainya suatu hari nanti saya tak ada dulu ataupun mak saya pergi dulu, itulah kenangan yang kami cipta untuk tatapan generasi akan datang. Alhamdulillah, audiens saya ramai terdiri daripada kalangan mak-mak. Sebab mak-mak ni lebih tersentuh dengan konsep-konsep yang saya bawakan. Orang muda dia juga, tapi mak-mak ni lebih aktif lah. Mak-mak dari Singapura, dari Brunei dan dari Malaysia. Lagi-lagi orang Singapura kan, dia macam rindu zaman-zaman Singapura yang lama-lama kan. Sebab kita dan Singapura kan tak jauh, kita ada darah yang sama.